Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, wa ila sairil awliya'i illahi salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha, sairil ulama wal muhaddisin wal muallif rahimahullahu ta'ala syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirina ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbi fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan masuk pada perbahasan yang pertama, iaitu pada awal-awal yang mana kita dah bacakan satu baris. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi baca matan dia tu, iaitu pada muka surat yang ke-9 di dalam kitab Jawi. Kalau kita Rumi tu tak tahu muka surat berapa. Ialah i'lam, kata muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-hukma al-aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin: al-wujubi wal-istihalati wal-jawazi. Ketahuilah dan fahamilah. Jadi i'lam tu kita terjemahkan dengan dua lugah, iaitu ketahuilah dan fahamilah. Maknanya selepas kita ketahui, kena fahamkan. Ketahuilah dan fahamilah olehmu akan bahawasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Hukum yang bangsa akal tu 3 bahagi. Pertamanya wajib, dan yang keduanya mustahil, dan yang ketiganya harus. Ada 3 bahagian pada hukum akal. Jadi kita lihat pada ta'liq yang ke-7, yang ke-8 di atas sekali tu, pada kata ketahuilah dan fahamilah olehmu tu, ta'liq yang ke-8 nya iaitu maka adalah maksud perkataan itu iaitu isyarat. Perkataan mana? Perkataan i'lam tadi. Perkataan i'lam tu iaitu isyarat semata-mata kepada seorang sahaja, seorang individu. Maknanya perkataan tersebut ditujukan kepada seorang individu, tetapi yang dikehendaki daripada perkataan tersebut kitab kepada kesemua yang baca. Siapa-siapa yang baca matan juga, semualah. Semua, ataupun yang meniliknya. Sebab kita ada kaedah, kaedah min itlaqil wa apa maksud kaedah tersebut? Ia ini
pada semata-mata menyebut suatu juzuk seorang individu, ditujukan khitab kepada seorang, tetapi yang dikehendakinya ialah kesemuanya, iaitu tiap-tiapnya bacanya, menilik kitab tu lah, matan Ummul Barahin tu. Walaupun ketahuilah itu fi'il amar, khitab pada seorang, tapi yang dimaksudkan seorang itu ialah setiap-tiap orang yang membaca, maknanya umum. Daripada maksud dia yang khusus, daripada semata-mata lapah dia tu khusus, tapi sebenarnya maksud sebenarnya ialah umum. Kemudian kita lihat ta'liq yang ke-9. Ta'liq yang ke-9, nota kaki tu pada kata bahawasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Yang ke-9, bermula makna hukum yang bangsa akal. Kita faham dah hukum bangsa akal dah. Hukum syar'i dah diperjelaskan semalam dah secara ringkas. Kemudian hukum adi, hukum yang bangsa adat, secara ringkas. Tetapi maksud sebenar hukum hukum akal ni, iaitu pada istilah ulama usuluddin, iaitu menetapkan suatu perkara kepada suatu yang lain. Bila sebut hukum akal ni, maksud dia tu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu yang lain. Itu yang kedua, ataupun menafikan akan dia daripadanya. Kita nak tetapkan perkara tu, ataupun kita nak nafikan perkara tersebut, dipanggil hukum akal. Akal kita ni, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, al-aqlu wal mizan. Akal tu ialah neraca timbangan. Akal kita yang menimbangkan sesuatu, yang menghukumkan, yang menetapkan atau menafikan sesuatu, mengitlakkan ataupun sebaliknya. Kemudian kita lihat ta'liq yang ke-10. Itu dia. Pertama wajib, dan kedua mustahil, dan ketiga harus. Jadi ta'liq yang ke-10 tu, maka bermula makna wajib pada istilah, iaitu mesti. Makna wajib pada istilah iaitu mesti atau sungguh. Mesti atau sungguh. Kalau mesti, barang itu ada, barang itu nampak. Nampak barangnya lah kalau kata mesti. Kalau sungguh pula, barang tak nampak tapi kita yakin barang itu ada. Seperti roh. Roh duduk mana tu? Roh duduk mana? Tak tahu duduk mana. Yang kata tak tahu duduk mana tu ialah kaul muktamad. Bukan kata kita tak tahu sungguh, tak. Kaul muktamad kata tidak tahu di mana kedudukannya. Hak tu kaul muktamad. Yang khilaf tu tahu, jangan usik lah. Ada kata duduk di kepala, duduk di hati. Hak tu khilaf. Jadi mana perkara yang tidak dinampak tapi kita yakin barang itu ada, maknanya dipanggil sungguh ada. Kemudian, dan makna mustahil pada istilah hak ni, makna wajib saat ni, mesti ataupun sungguh. Manakala makna mustahil pada istilah hak ni kena slow sikit, iaitu tiada mesti. Bila sebut mustahil pada istilah ulama usuluddin, iaitu mesti, tiada mesti, dan ataupun tiada sungguh. Barang tak ada sungguh. Tu dia. Kalau barang sungguh tak ada lah. Tu. Dan makna harus itu pada istilah, iaitu perkara yang mungkin ada ataupun mungkin tiadanya. Barang itu ada ataupun tiada, dipanggil harus pada istilah intaha. Baiklah, kita masuk pada matan yang kedua. Kata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Maka bermula wajib yang bangsa akal.
itu iaitu perkara yang tiada dapat dihukumkan akal ketiadaannya perkara itu. Apakah maksudnya? Jadi akal kita ni sebagai neraca timbangan, kita memikirkan ataupun menentukan suatu perkara tersebut tiada. Minta maaf, kita menentukan perkara itu ada, tapi bila sebut perkara itu ada, menafikan tiada. Nak menafikan ketiadaannya, maknanya barang itu ada sungguh. Barang itu ada sungguh, tidak tergambar oleh akal fikiran kita ketiadaan barang tersebut. Bila sebut barang itu ada, adalah. Tak boleh kita katakan tak ada, ataupun ada syak, ataupun ada waham, ada zon. Tak boleh. Bila sebut perkara itu al-wajib, tidak termasuk dalam erti kata syak, zon dan waham. Sebagaimana yang diperjelaskan kemarin tu, syak tu 50% kata ada, 50% kata tiada. Ibaratnya ada Tuhan, ada wujud Allah Ta'ala. Tak boleh disuku-suku kata 50% kata berat sangka ada Tuhan, berat sangka kata tak ada. Maknanya itu seolah-olah ada syak ataupun zon ataupun waham. Bila sebut barang yang wajib, kita tak boleh gambarkan ketiadaan perkara tersebut. Maknanya mesti tentu barang itu ada. Tentu sungguh barang itu ada. Baik. Kemudian ini yang dimaksudkan dengan kata wajib yang bangsa akal itu perkara yang tiada dapat dihukumkan akal, tak dapat ditentukan akal akan ketiadaannya. Apakah maksudnya? Ini bahkan akal telah menetapkan bahawa mesti adanya perkara itu, mesti adanya perkara itu. Dengan mana? Dengan berkehendak kepada fikir. Akal kita dia nak fikir, dia menentukan sesuatu dengan fikiran, dengan kajian, dengan selidik. Bukan kata tentu sungguh terus, tak. Maknanya kena fikir dulu. Ibarat lagu mana? Seperti kita mari di sebuah rumah sahabat, kemudian kita lihat ada beberapa dalil yang menunjukkan sahabat kita tu ada di rumah. Daripada jauh nampak dah selipar dia ada, kenderaannya ada, motor dia ada. Kita kenal sungguh lah motor saing kita. Bunyi motor saing kita pun kita kenal sungguh. Teng 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 teng. Apatah lagi bunyinya mesti kenal. Motor ada tu. Kemudian dalil-dalil yang lain, pintu rumah terbuka, tingkap terbuka, sungguh ada dalam rumah. Akal kita tentu ni nampak dalil dah, ada berlaku dah bagai dia. Selipar pun kita kena sayang kita. Bila kita dah nampak kedudukan itu, akal kita hukumkan tetap adanya si fulan di rumah tersebut. Ada sungguh ya, barang ada berlaku ni. Motosikal ada, selipar ada. Akal kita hukumkan ada, tentu ada, mesti ada. Tak boleh tentukan tiada. Tentu ada sungguh, sebab dalil ada. Dalil itulah dilihat dengan fikiran, dikaji, diselidiki dengan fikiran. Tengok ada tak berbagai dia. Ada. Mata ni sebagai wasilah pengantaraan. Tengok itu, tengok ini deh. Nak tengok dalil ni. Mata penghantaraan. Fikiran tu fikir. Kalau mata ada tak boleh fikir, tak boleh jadi kok. Baiklah. Itu maknanya dengan berkehendak kepada fikir. Fikir tadi serta takluklah fikir tu. Fikir mana? Fikir serta mendatangkan hujah. Hujahnya maknanya huraian. Huraian yang disebutkan dengan dalil-dalil.
hujah atas ketetapan itu. Tetap sungguh betul dok si mamak ada rumah ni, betul pun tengok motosikal dia aku kena, selipar dia aku kena, rumah pintu rumah terbuka aku kena, sungguh lah motor saya aku, sungguh dia ada rumah. Yalah je, sungguh tak apalah kalau gitu. Maknanya kita ada hujah. Begitulah ibaratnya nak menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Alam ni. Tak boleh kita nak katakan alam ni semata-mata tanpa fikir. Siapakah yang menjadikan alam ni? Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia nak tahu keasaan Allah Taala tu. Tengok matahari. Betul tak matahari ni Tuhan aku? Tiba-tiba matahari menghilang pada ufuk barat. Sampai masuk petang, senja, matahari pun terbenam. Dia kata, ini bukan Tuhan aku. Dia fikir tu, bukan Tuhan aku lagu ni. Malam pula terbit bulan. Dah tengok bulan, barangkali bulan ni Tuhan aku. Sampai masa bulan pun hilang. Tuhan bukan lagu ni. Siapa dia Tuhan ni kak? Dia cari, dia fikir. Itu dia. Mendatangkan hujah atas ketetapan itu. Kita lihat ta'liq yang ke-11. Seperti akal menghukumkan wajib wujud Tuhan. Bagaimana akal kita nak menghukumkan wajib wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu mesti minta maaf. Wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, dengan bahawa itu gambarannya taswir, dengan bahawa mendatangkan dalil mesti Allah ataupun Tuhan ini tak sama ada dalil akli iaitu baharu alam, dalil yang bangsa akal. Kita fikirlah bagaimana tanda-tanda Allah Ta'ala wujud, adanya bulan, adanya matahari, adanya si alam, sesuatu benda yang perkara yang memenuhi alam ni ada berlaku dah. Siapa yang layak menciptanya? Siapa yang boleh? Tidak ada sejarah manusia yang mengakui menjadikan alam, tak ada lagi. Tapi mengaku Tuhan tu ada, Fir'aun ataupun Namrus ngaku jadi Tuhan, tapi suruh buat bulu selah bulu pun tak boleh. Kemudian ataupun dalil naqli, dalil yang bangsa ambilan, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Nahl ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ini misal bagi dalil yang naqli, artinya telah mencipta Allah Subhanahu Wa Taala akan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian mudah bagi akal menghukumkan wujud Tuhan dengan didatangkan dalil. Bukan mudah untuk menentukan sesuatu ketetapan tadi, bukan sesuatu yang mudah tanpa dengan fikiran. Tak dapat, tidak mesti kena dirikan dalil, barulah ketetapan itu mutlak. Ketetapan maknanya bukan kata longgar. Sebab itu akidah ni daripada perkataan al-aqd. Al-aqdu tu maknanya simpul. Simpul. Bila kita tarik tali panjang, tali ni panjang ni tali ni, kemudian kita simpulkan. Lepas kita simpul, kita tarik kemah-kemah. Jangan tarik longgar-longgar. Bila tarik kemah, tengah tu dipanggil simpulan. Begitulah ibaratnya apa yang kita pelajari dalam ilmu tauhid. Kita iktikadkan Tuhan itu asal ada sesuatu yang menyerupai Allah. Maknanya simpulan tu kemah dah. Tuhan bukan dengan sesuatu, bukan sama dengan makhluk. Tak boleh. Tuhan benar-benar wujud, kemah dah etikad tu. Seperti mana simpulan tadi. Kemudian kalam yang seterusnya,
Kata muallif rahimahullah taala, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Bermula mustahil yang bangsa akal, itu iaitu perkara yang tiada dapat dihukumkan akal, tak boleh dihukumkan oleh akal, akan adanya perkara mustahil itu akal kita nak hukumkan tak boleh, tak dapat nak difikirkan, ditetapkan pada akal. Bagai itu ada, maknanya bagai itu tetap tiadanya. Bagai mustahil, bagai tak ada. Bagai mustahil itu bagai tak ada. Seperti mana ibaratnya? Seperti jari yang keenam. Kita lihat jari kita ni 5, ada tak yang 6? Mustahil ada yang tak ada lah, bagai tak ada. Ibarat bagai tu kosong, cumanya pada dakwa je. Kita ibarat pada dakwa bagai seolah-olah ada tapi tak ada. Sebab itulah dalam tauhid ni dia ibarat istilah. Ya, kalau kita katakan wajib beriktikad, mengiktikadkan 20 sifatnya wajib bagi hak Allah Ta'ala, 20 sifatnya wajib bagi hak Allah Ta'ala, wajib iktikadkan sifat tersebut. Manakala perkara yang mustahil pula nak royak gitu juga ke? Kita pun royak gini, wajib iktikadkan perkara yang mustahil itu, tak boleh royak gitu. Sebab apa? Sebab seolah-olahnya mengadakan perkara mustahil tersebut. Jadi kita kena buat ibarat begini, wajib kita iktikadkan bagai yang mustahil tu tidak ada, tidak adanya bagai tersebut, tak ada sungguh. Kalau Tuhan tu lemah tu memang tak ada dah, kosong. Seperti ibarat jari yang ke-6, tapi kalau ada jari orang yang ada jari 6 juga, termaaf lah, jari yang ke-7 lah dia. Kalau kita 5 jari kat, jari yang ke-6 tak ada lah. Kalau aku ada jari yang 6, ada jari 6 ni, jari yang ke-7. Kalau aku ada 7 jari, jari yang ke-8 tak ada. Buat bayar-bayar juga. Baiklah, apakah maksud mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu tadi? Ya, ini bahkan akal telah menetapkan bahawa mesti tiadanya perkara itu. Mesti tiada tu takluk dengan bahawa, ini gambaran taswirnya, dengan bahawa berkehendak kepada fikir. Tak dapat tidak kena fikir juga, bagai itu tak ada ataupun ada, serta mendatangkan hujah atas ketiadaannya itu. Kita lihat taklid yang ke-12. Seperti akal menghukumkan mustahil ada syarik, ada sekutu bagi Tuhan, dengan mendatangkan dalilnya. Sama ada dalil akli, iaitu jika ada baginya Tuhan syarik. Ini dalil akli. Isyarat kata dalil akli mana? Jika, wa in kana. Bahasa Melayu kata jikalau. Tu, jika ada baginya Tuhan itu syarik, kalau Tuhan itu ada sekutu lagu mana, kita mikirlah, kembangkan akal. Kalau Tuhan itu ada kawan juga, lagu mana jadi tu. Niscaya lemah, ia lemah lah. Lemah jadi lemah. Lemah kenapa? Kerana memerlukan bantuan. Ataupun dalil nakli, ini secara ringkas, nanti kita akan masuk pada ini, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ataupun dalil nakli, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ikhlas ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahadun. Artinya dan tiada ada suatu setara baginya, ini tak ada sekutu langsung. Dua dalil yang menguatkan kita kata Tuhan itu tidak ada yang menyekutui Allah Subhanahu. Tidak ada syarik, tidak ada saing, tidak ada taulan.
Kemudian masuk pada matannya, wal jaizu ma yasih fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dan bermula jaiz, bukan mak jaiz ya, dan bermula jaiz, ia ini harus yang bangsa akal, iaitu perkara yang sah, yang boleh, yang padan diterima pada akal, yang boleh terima oleh akal, adanya atau tiadanya, maknanya sama, seimbang. Antara kita terima tu 50%, kita tak antara ada tu 50%, tiada pun 50%. Tak boleh kita nak timbang dua-dua perkara tadi, ada tiada tu berlainan timbangan, tak boleh. Kalau berlainan timbangan tu bukan panggil harus dah. Contohnya kita katakan ada alam ni 50%, tiada alam 50% juga. Bagaimana gambarannya? Kita lihat, cuba kita pejam mata, kita lihat satu tali yang panjang. Pejam mata lah. Dia gambarkan satu tali yang panjang yang pada belah kanan tu tidak ada permulaan, sebelah kiri pun tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, maknanya tidak ada sub tali tu. Bayangkan tali tu tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, maknanya kosong. Kemudian kita gambarkan pula di tengah tali ada titik permulaan, titik-titik permulaan. So bila begitu, adakah sama timbangan antara ada dan tiada makhluk? Sama timbangan. Kalau tidak ada titik permulaan pun sama timbangan, harus dihukum. Kalau ada pun harus juga. Tu. Maknanya antara ada dan tiada itu ialah bersamaan timbangan. Jangan kita fikir bila dah ada alam kata berat sebelah pada kata ada alam ni, sebab alam ada dah. Jadi 70% kata ada, 30% kata tiada. Ini bukan kata harus, ini bukan kata harus. Ini seolah-olah kata termasuk dalam arti kata zon. Harus ni bukan syak dah. Masalah syak tu kita dah hurai kemarin. Bukan sama maksud seperti syak, tidak. Harus ni boleh terima, ada boleh terima, tiada boleh jadi kita ada ni pun harus, kalau kita tiada pun tak apalah. Ibaratnya gitulah. Kita baca syarahnya ni, sebagaimana disebutkan tadi, bermula jaiz itu bangsa akal, iaitu perkara yang sah diterima pada akal, adanya dan tidaknya. Ini bahkan akal boleh menerima keduanya. Akal kita boleh terima kedua-duanya. Terima tu maknanya kita boleh masukkan fikiran kita ni, kata kalau ada, adalah, kalau tiada, tiada. Dengan bersamaan timbangan, dengan berkehendak kepada fikir. Tak dapat tidak, kena fikir juga ni. Serta mendatangkan hujah atas terima akan keduanya. Kita lihat taklid yang ke-13, iaitu akal membuat pertimbangan. Akal kita ni buat pertimbangan. Pertimbangan pada kejadian alam ini. Kita kena keluarlah dulu. Maknanya akal kita ni jangan tengok tiang dinding ni, tak. Akal kita keluar tingkap tu. Dia alam kejadian. Macam kita baca Quran lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu wasakhara syamsi wal qamar kullu yajri li ajalin musamma, contoh satu ayat lah. Allah Ta'ala memperjalankan matahari dan bulan tu, kedua-duanya berjalan di atas paksinya. Jadi kita pun tengok Quran, tengok dinding, tak dapat fikir, tak dapat.
jawapan lagu tu. Maknanya akal kita kena menerawang, kena keluar. Dah, keluar daripada dinding ni. Nak keluar dinding tu, pada pandang kita lah ni. Tubuh kita ada sini. Gitu ibaratnya. Jadi bagaimana kita nak membayangkan, akal kita nak menimbangkan, membuat pertimbangan pada kejadian alam ini. Maknanya akal kita ni pergi keluar tingkat tu. Jangan tengok kapet-kapet masjid ni dok. Ni sama ada adanya dan harus tiadanya dengan timbangan yang bersamaan. Kalau ada ataupun tiada, sama je. Ni dengan mendatangkan dalilnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 117, minta maaf, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya Allah jugalah yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila berkehendak ia akan sesuatu. Kita lihat sebentar lepas tu, iza qada amra, apabila dia berkehendak tu makna haruslah. Kalau rasa nak buatlah, kalau rasa tak nak lah. Contohlah kita kata kan, kita sendirilah nak membuat satu perkara. Kalau rasa nak buat, tak saya buat, jangan buat. Iza qada amran, satu lugah, satu terjemah mengatakan qada itu dengan makna tetap, hukum, seperti lafaz qadi ataupun qadat. Qadi itu yang menetapkan, al-qadi orang yang menentukan. Ada dua maksud tu, dua makna. Jangan kita ambil makna hukum tetap tu. Tu boleh lihat tafsir lah. Jadi apabila Allah berkehendak akan sesuatu, maka berfirman ia, jadilah engkau, maka jadilah ia, jadilah engkau. Fayakun, dengan ditertibkan dengan fa tertib. Kun fayakun, bukannya kun thumma yakun. Kalau kun thumma tertib wa taqib, kita nak tertib wa tarqib, wa taqib hampir maknanya dengan fa. Lil ba'id, jauh. Jauh tu tak tahu bila. Oleh kerana itu Allah mengibaratkan dengan fayakun. Fa tu tertib. Bila Allah Ta'ala hendak jadikan barang itu, jadi selalu. Bukan kata nanti dok. Bukan kata ada bertempoh atau sebagainya. Wallahu a'lam waktu. Baiklah, kita masuk pada fasal yang seterusnya. Fasal pada menyatakan perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan katanya al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, wa ma yastahil wa ma yajuzu, wa kadzalika yajibu alaihi an ya'rifa mithla dhalik fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Dan wajiblah pada syarak, wajib pada syarak, kita lihat taklid yang ke-14, dan bermulanya dikehendaki dengan syarak di sini, iaitu bangkit salah seorang daripada rasul-rasul. Bukanlah dikehendaki akan makna segala hukum yang bangsa syarak seperti segala rukun Islam yang 5 perkara itu, tidak. Maknanya wajib bila mana Allah Ta'ala utuskan seorang rasul, yang mana rasul tersebut mendak berdakwah kepada kaumnya, jadi itulah timbulnya syariat. Maknanya syarak tu wajib
diikut akan Rasul tersebut. Maka adalah perkataan syarak itu membawa maksud menolak akan fahaman Mu'tazilah. Ada fahaman Mu'tazilah yang mendakwa oleh mereka itu Mu'tazilah bahawa wajib mengenal Tuhan atas tiap-tiap mukallaf itu dengan akal semata-mata. Kenal Tuhan itu dengan akal, bukan dengan ilm. Orang Mu'tazilah ni dia jenis ikut akal semata-mata. Ahli falasafah, seperti ahli falasafah diikut akal. Akal nafs, tidak dengan nas ataupun dalil. Huraiya tak ada di kata ini wujud lah, tapi tidak ada nas. Ini cara Mu'tazilah berpendapat, mengeluarkan hukum. Jadi kita ni ikut syarak dan ikut landasan syarak, iaitu dalil-dalil. Kata putus daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sembahyang, dalilnya ada sini, dalil dia. Allah Ta'ala suruh bayar zakat, ada dalil dalam Quran, bukan dengan akal. Itu dia. Dan wajiblah pada syarak atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui, iaitu beriktikad. Mengetahui itu dengan mana? Beriktikad dengan iktikad yang jazam, yang putus, yang tetap. Ia seorang itu akan perkara yang wajib, hak Tuhan Jalla wa Azza. Itu dia, yang maha agung dan maha mulia. Dan mengetahui akan perkara yang mustahil, dan mengetahui akan perkara yang harus. Kita lihat taklid yang ke-16. Apakah yang dikehendakinya dengan perkara yang mustahil tersebut? Bermula mengetahui perkara yang mustahil itu wajib. Mengetahui perkara yang mustahil itu wajib. Dia mengetahui itu wajib, kena faham molek. Adapun beriktikad, ni lain tu, suku-suku mengetahui dengan iktikad. Kalau kita iktikad perkara mustahil itu, salahlah kita. Yang dikehendakinya ialah mengetahui perkara yang mustahil itu ialah wajib. Adapun beriktikad dengan perkara mustahil itu, perkara itu mustahil, kita nak iktikad perkara mustahil itu lagu mana? Iaitu beriktikad bahawa perkara yang mustahil atas zat Tuhan itu sungguh tiadanya. Nama mustahil itu pun bagai tak ada. Jangan pula kita iktikadkan bagai hak tak ada tu ada. Dua-dua sekali nak iktikad. Tuhan wujud, kita iktikad. Tuhan tiada pun kita iktikad lagu mana? Tak boleh lagu tu ni. Tak boleh. Maknanya kita kena iktikadkan Tuhan itu wujud, dan kita iktikadkan mustahil, iktikadkan tiada tu ialah tiada. Diri mustahil itu ialah tiada, tak ada. Kemudian bukan beriktikad ada perkara mustahil itu pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti lemah. Kerana perkara yang mustahil adanya itu ternafi ia pada azali lagi. Sebab itulah yang dikatakan di sini mustahil itu pada dakwa, sedangkan hakikat diri mustahil itu tiada pada azali lagi. Kita tak ada lagi, tak tubik lagi, barang itu tak ada dah. Sebelum ada titik permulaan, tidak ada dah barang mustahil itu. Bila kita ni ada, diwujudkan, diberi akal, kita mendakwa tiada bagi mustahil, tiada zat Allah Ta'ala. Mustahil, tak ada lah bagi itu pada dakwa dan pada etikot tiap-tiap mukallaf ni, supaya nak mengkejapkan, mengkemahkan etikot dia ni, bahawanya Tuhan yang disembah tu hanyalah wujud ianya tanpa tiada.
tanpa hak barang mustahil ni. Boleh ni. Kemudian dan harus, dan demikian lagi wajib atasnya tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui ia tiap-tiap mukallaf akan yang seumpama demikian itu. Demikian mana? Wajib pada hak Allah Ta'ala, dan mengetahui barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hak jasad segala pesuruh Allah pesuruh Allah alaihi wassalatu wassalam. Kita masuk pada fasal yang seterusnya. Fasal pada menyatakan bahagian sifat nafsiyah dan salbiyah. Dan katanya al-muallif rahimahullahu ta'ala, famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Kalau boleh matan ni kena hafal lah, matan Ummul Barahin. Kalau tak apa bagi pelancar pun tak apa, macam kita pelancar ayat Quran tu, kena pelancar pun tak apa. Tu. Dan katanya al-muallif, maka sebahagian daripada perkara yang wajib bagi Tuhan kita yang maha agung dan maha mulia ialah 20 sifat, 20 sifatan. Kita lihat ta'liq yang ke-17 di bawah itu. Maka adalah 20 sifat ini wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akal dia. Wajib. Dengan tafsil, mengetahui itu dengan tafsil, bukan tahu saja dok macam orang pasti, kanak-kanak pasti duk ngapa tu, Allah wujud kidam baka mukhol, bukan ngapa gitu saja dok, dengan tafsil. Tafsir tu dengan dalil sekali dah. Jadi tafsir di sini berserta dalilnya, serta dengan dalil, jangan main-main. Kerana keadaan 20 sifat itu ialah sebahagian daripada segala sifat kamalat pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tiada terhingga bilangannya sifat kamalat tersebut, yang hanya diketahui akan dia, akan sifat kamalat itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Padahal tiada wajib mengetahui dalilnya, dalil mengenai sifat kamalat. Kita kena etikadkan sifat, segala jenis sifat kamalat, segala jenis sifat kesempurnaan pada hak Allah Ta'ala, yang mana sifat kamalat tersebut tidak terhingga jumlahnya, banyaknya, bilangannya. Cuma kita etikadkan bagai itu ada, segala yang sempurna ni hak Allah. Kita nak gambarkan lagu mana sempurna ni kak? Kita lihat tiang ni, comelnya tiang ni bulat molek weh. Molek tu sifat Allah. Tengok gunung ganang, comelnya gunung bukit, biru air laut. Kita membayangkan keindahannya, sifat Allah. Ni nak berbuka ni, sedapnya lauk siapa masak ni, sedap. Membayangkan keenakan tu, sifat Allah. Ada belaka ni. Nak cari mana? Nak cari sini je. Ni. Tiap-tiap keindahan, tiap-tiap keelokan, tiap-tiap yang kita bayangkan elok, indah, cantik, comel belaka juga, hak Allah Ta'ala belaka. Inilah sifat kesempurnaannya. Mu nak cari mana lagi? Nak terbang di laut, di apa, nak naik ke bulan pun apa jumpa, tak payah, sini je. Tapi wajib kita etikadkan segala sifat kamalat tu hak Allah Ta'ala, tanpa disuruh, diwajibkan dengan dalil. Maknanya tanpa dalil lah kita etikadkan semata-mata dengan tanpa dalil. Tapi hak sifat 20 ni berserta dengan dalil. Ni. Suara tu email sedap. Suara tu email sedap. Bukan suara tu email sedap tu ialah hak Allah. Allah Ta'ala hak beri. Nah, kita nak nikmati makanan sedap ni.
Oh, air sejuk. Sifat sedap, enak, lazat tu dibagi suku di lidah kita ni. Lidah kita ni kosong, tak ada apa. Begitu juga pandangan mata kita. Tu dia. Padahal kita pandang sesuatu, tapi kita pandang dengan enak, sedap. Enak sedap tu sifat Allah belaka lah. Kalau kita pandang najis, jijiknya. Mata kita boleh tahu jijik. Adakah jijik kotor tu sifat Allah Ta'ala? Dah. Itu okey. Dan sebab apa? Sebab minan naqais, perkara tersebut daripada segala kekurangan. Kita nak bicarakan mengenai sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesempurnaan. Belum lagi di luar alam, di luar bumi ni, di langit. Sebagaimana Nabi SAW telah diperlihatkan segala keagungan, kebesaran pada malam Mi'raj tersebut. Nampak lain daripada alam dunia. Alam syurga pun Nabi dah nampak. Maknanya sifat kamalat Allah Ta'ala dah diperlihatkan kepada Nabi kita SAW. Baik. Kemudian mana tadi? Itu dia. Padahal tiada wajib mengetahui dalilnya dengan tafsir mengenai sifat kamalat tadilah. Bahkan dengan ijmal juga. Ijmal itu secara rangkuman, kerana ketiadaan dalil atas ketentuan segala sifat kamalat itu. Mana kita nak tetapkan melalui dalil, tak ada lah, sebab dalil yang tak ada. Dan adalah keadaan segala sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tiada menerima, ia akan ternafi pada azali. Maka bermula makna sifat itu, iaitu nama bagi perkara yang melazimkan bagi zat yang ada sungguh berdiri, ia sifat pada zat, dengan bahawa ni gambaran. Mana sifat tu ialah yang menumpang pada zat, yang ada duduk pada zat. Bahawa tiada bercerai tanggal, ia sifat daripada zat Tuhan. Kita nak cerita di sini, sifat yang tidak bercerai tanggal tu ialah sifat Allah. Kalau sifat makhluk diistilahkan sebagai arad, yang mana arad ini menerima perubahan. Kalau kita zaman muda-mudi dulu, mata kita sinar nampak. Jarum tengah jalan jatuh pun kita nampak. Nampak. Tu dia. Tapi bila dah beransur-ansur dewasa, kurang nampak. Bila dah lanjut usia, kau tak nampak. Apa tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab sifat penglihatan itu berubah-ubah. Bila mati nampak tak? Tak nampak lagi, tak nampak. Maknanya sifat itu boleh menerima perubahan dan boleh bercerai tanggal. Dipanggil sebagai arad. Sifat kita manusia ni, segala makhluk. Tapi kita nak bincang di sini dalam perbahasan ni ialah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak bercerai tanggal dengan zat. Bahkan dikenal akan zat itu dengan sifat. Kita baca Quran lah. Dalam Al-Quran tu di tiap-tiap kebanyakannya, peratusan ayat-ayat Quran itu disudahi dengan pengenalan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, innahu huwas samiul alim. Wa kana Allahu tawwabar rahima. Dia nak beritahu kita mengenai sifat-sifatnya. Dia cerita ayat-ayat, hujung ayat, akhir ayat, dia akan ceritakan sifat dia. Tandanya apa? Disuruh kita kenal Allah Ta'ala ni melalui sifatnya. Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha itu ini semua.
disuruh kita kenal oleh sifatnya, bukan oleh zat. Tu ni. Maka inilah makna sifat yang qadim. Inilah sifat yang qadim dia. Ini sifat zat Allah sifat yang pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah. Sifat kamalat ataupun sifat yang kita pelajari, yang ditentukan oleh para ulama. Tapi sifat tu ada, cuma ulama mentakhrijkan, mengeluarkan istilah-istilah tersebut. Seperti wujud. Ada orang dia membidas. Dia kata sifat 20 ni tak ada dalam Quran. Maknanya orang yang ngaji sifat 20 ni bid'ah. Zaman Nabi tak ada orang buat. Nak Rasulullah tak suruh pun. Hak tu Bilal bin Rabah tu dapat mana tu? Dia kena hentam dengan penghulu dia tu. Dia letakkan batu, disuruhnya kanak-kanak tarik kaki Bilal tu, diseksa. Tapi Bilal sebut apa? Ahad, bukan hari Ahad. Ahad tu apa? Mengasakan Allah. Allah yang asa. Kalau bukan mari daripada Rasulullah. Ini pendidikan Nabi, pengajaran Nabi terhadap sahabat. Maknanya kaedah ilmu tauhid itu sudah diserapkan pada zaman Rasulullah lagi. Itu dia. Dia kata ilmu sifat 20 ni tak ada. Istilah sifat 20 tidak ada dalam Quran. Bagaimana tak ada dalam Quran? Wujud tak ada dalam Quran, kata. Tak apa, kita cari dalam Quran ada tak wujud? Tak jumpa. Maknanya kita ngaji hak bid'ah lah. Tak. Sebab itu yang mengeluarkan istilah wujud itu, misal contohnya wujud itu ialah para ulama, berdasarkan mafhum daripada firman-firman Allah Ta'ala. Misal contoh, khalaqas samawati wal arda, telah mencipta Allah Ta'ala akan langit dan bumi. Tuhan yang mencipta tu barang yang ada ataupun tak ada. Barang yang ada lah. Bila barang yang ada, terbitlah satu istilah namanya wujud. Allah wujud, membuktikan bahawa Tuhan yang mencipta ialah dia tu wujud. Dipanggil takhrij, keluarkan istilah daripada kefahaman mafhum daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Bukan suka-suka ulama nak buat gini. Ini satu contoh lah. Nanti kita akan bahagikan lagi. Dia berapa ni? Baiklah. Kemudian ada pun makna zat. Hak tadi makna sifat. Makna sifat. Ada pun makna zat itu, iaitu perkara yang ada ia sifat, ia zat dengan sendirinya. Istilah sendirinya itu pun sebenarnya tak boleh diguna pakai pada hak Allah Ta'ala. Seolah-olah kata Tuhan itu ada sendiri. Ada sendiri tu mana kita boleh taswir lah. Tuhan itu bina zat dia, Tuhan itu dirikan zat dia lagu mana. Cumanya istilah tersebut untuk meninggikan martabat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakzimi. Ditakzim. Dan tiada berkehendak kepada zat yang lain. Maknanya ada Tuhan itu pada hak dia lah. Kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak khayalkan bagaimana. Bila kaifiyah, dengan tanpa kaifiyah bagaimana. Padahal tiada sunyi ia zat daripada sifat. Maknanya tiap masa ada zat, begitulah sifat tu ada pada zat dengan tidak bercerai tanggal. Inilah makna sifat dan juga makna zat pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Baik, kita masuk pada syarah di atas tu. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, perkara yang wajib bagi Tuhan kita yang maha agung dan maha mulia, 20 sifat. Jadi syarahnya kata, iaitu dan padahal
bukanlah nisbah 20 itu muayyan atau mahsur. Muayyan ni sudah ditentukan, mahsur ni pun terbatas, terbilang, termahsur. Mahsur di mana terbilang lah. Kalau kata 20 tu hak 20 je, bukan kata ada lebih, bukan ada kurang tak. Maknanya 20 ya, terbatas seolah-olah bilangan itu. Itu dipanggil bilangan mahsur. Itu dia. Bukan kata sifat 20 tu muayyan, tidak, ataupun mahsur tertentu, tidak juga pada bilangannya, tetapi hanya ia 20 sifat tadi sebagai kaedah bagi mengetahui sifat Tuhan atas jalan tafsil yang telah diterbitkan, yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala daripada sumber Al-Quran bagi sukatan pelajaran ilmu usuluddin yang wajib atas tiap-tiap mukallaf wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya beserta dalilnya. Ini sebagai jalan kaedah sebagaimana diperjelaskan tadi, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kalau kita cari qidam, tak ada dalam Quran, yang ada hanya lafaz qadim. Baqa ada dalam Quran, tapi lafaz wujud tak ada. Ada orang nafikan segelintir pahaman-pahaman yang beraliran seperti aliran Wahabi. Dia kata ini bid'ah, istilah wujud tak ada dalam Quran. Aku cari dah habis Quran tu. Maknanya dia mereka-mereka ni belajar bagainya tak ada dalam Quran. Dia nak Quran sunnah saja. Baiklah, kita baca matan seterusnya. Wahyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan yaitu wujud artinya ada, dan qidam artinya sedia, dan baqa artinya kekal, dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith artinya bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Kita lihat ta'liq yang ke-19. Yang 19 tu iaitu bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu itu pada zatnya Ta'ala, dan pada segala sifatnya Ta'ala, dan pada segala af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang maujud ini tiadalah ia menyamai atau sebanding akan suatu yang baharu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Ikhlas ayat 1 hingga 4, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah Ta'ala yang Maha Asa, bermula Allah, tempat berhajat sekalian makhluk. Tiada beranak ia dan tiada diperanakkan akan dia, dan tiada ada baginya sebanding dengannya oleh sesuatu jua, iaitu sama ada yang telah dimaujudkan akan dia akan sesuatu itu, ataupun yang belum dimaujudkan akan dia akan sesuatu itu. Itu sedikit huraian mengenai mukhalafatuhu ta'alin hawadith. Dan qiyamuhu ta'ala binafsih artinya diri Allah Ta'ala dengan sendirinya, iaitu tiada berkehendak ia ya Allah kepada tempat. Apa maksud tempat di sini? Iaitu zat. Bila sebut tempat ialah zat. Dalam kitab Arab tu, dalam kalam Arab disebut la yaftaqiru ila mahallin. Mahallin tu tempat. Yang dikendali tempatnya ialah zat, tempat. Contohnya kita ni roh lah duduk mana? Roh duduk di jasad. Itu tempatnya, tapak dipanggil tapak. Dipanggil tapak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak pada tempat, yang ini zat, dan tidak, ataupun kita panggilkan tempat tu tapak dia, tapak.
dia. Dan tiada berkehendak ya Allah Ta'ala kepada suatu perbuatan yang menjadikan dia, seolah-olah ada sesuatu yang berkuasa menjadikan Allah Ta'ala, yang mereka bentuk zat Allah Ta'ala seolah-olahnya kata begitu. Dan wahdaniyah, sekali lagi, dan wahdaniyah artinya asa, iaitu tiada kedua atau lebih bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada pada segala sifatnya ya Allah, dan tiada pada segala perbuatannya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi, fahazihi sifatil ula nafsiyatun wahyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbi. Maka bermula inilah 6 sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, dan iaitu wujud. Yang 5 kemudiannya itu ialah sifat salbiyah. Hak ni kita sambung esok. Kita sambung pada perkataan fahazihi situ sifatin. Sebab huraian dia tu agak panjang juga, lanjut di situ deh. Jadi mudah-mudahan apa yang disebut pada hari ini, pada petang ini, dapat manfaat bagi kita bersama. Subhanallah wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahu azim.